Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizal Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 12 Oktober 2020. Taman Hazanah Indah dan PPR Mutiara Kasih di Lahad Datu, Sabah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat PKPB pula dilaksanakan di daerah Kota Belud. Semua perintah berkuat kuasa 12:01 minit 13 Oktober hingga 26 Oktober depan. Sehubungan itu, rakyat Sabah diminta terus mematuhi SOP ditetapkan serta terutama bertanggungjawab dalam memerangi pandemik COVID-19. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, berikutan penambahan kes COVID-19 di Sabah, kerajaan mengambil langkah menjadikan 16 buah bangunan kerajaan sebagai wad hospital tambahan, manakala 7 hospital kerajaan yang sedia ada dijadikan sebagai hospital COVID-19. Antara 16 bangunan kerajaan yang menjadi wad hospital tambahan ialah Kampus Intan Kota Kinabalu, Kompleks Sukanikas, Dewan Kompleks Sukaranau, ILKKM Tawau Kejururawatan dan Kompleks Penjara Tawau. Sementara 7 hospital COVID-19 yang terlibat ialah Hospital Queen Elizabeth, Hospital Wanita dan Kanak-Kanak di Kota Kinabalu, Hospital Duchess of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Lahad Datu, Hospital Kiningau dan Hospital Kota Marudu. Sehingga semalam, Sabah mencatat 488 kes positif baru dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 4,330 kes. Ketika ini, seramai 2,610 pesakit menjalani rawatan di hospital. Angka kematian pula mencatat 33 kes, termasuk 2 kematian semalam. Operasi Hospital Medan ATM di Tawau yang diaktifkan bermula minggu hadapan bagi rawatan kes-kes selain COVID-19 di Pantai Timur Sabah merupakan langkah tepat dalam memastikan setiap penduduk di daerah itu mendapat perkhidmatan hospital pakar. Menurut pakar Perubatan Kesihatan Awam Profesor Madya Dr. Syed Abdul Rahim, operasi di hospital juga dapat memastikan perkhidmatan hospital pakar untuk pesakit COVID-19 berjalan lancar. Hospital Tawau sekarang memang sedang fokus dengan merawat kes-kes yang aktif jangkitan COVID-19. Dengan adanya Hospital Medan ini, pihak KKM dapat memastikan perkhidmatan kesihatan hospital pakar di daerah Tawau bagi merawat kes selain COVID-19. Sementara itu, mengulas cadangan Majlis Keselamatan Negara membuka pusat transit sementara pendatang asing tanpa izin parti, beliau berkata tindakan itu merupakan satu penyelesaian dalam memastikan parti bebas daripada COVID-19 sebelum dihantar ke depoh tahanan. Terdapat kes yang dari pendatang tanpa izin dan pergerakan mereka juga sukar untuk kita kawal sebelum ini untuk kita trace. Dan tambahan lagi faktor risiko di dalam pusat tahanan seperti kesesakan dan ruang yang sempit memang boleh menyebabkan kepada penyebaran COVID-19. Beliau yakin dengan adanya pusat transit sementara itu, risiko penularan jangkitan COVID-19 dalam pusat tahanan dapat dikurangkan. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Sandakan giat menyediakan 200 buah katil di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Sandakan selepas digezetkan sebagai wad sementara bagi pesakit COVID-19 di daerah itu. Pengerusinya Wang Futin ketika dihubungi RTM berkata pewujudan wad sementara itu berikutan wad sedia ada di Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan tidak dapat menampung jumlah pesakit COVID-19 yang semakin bertambah. Menurutnya, penyediaan logistik dan kelengkapan peralatan dilaksana dengan kerjasama pelbagai agensi yang dilantik sebagai jawatankuasa PKOB Sandakan. PKOB Sandakan juga dalam usaha menjadikan Dewan Sibuga Batu Lapan dan Dewan Sri Gum-Gum di Batu 16 Sandakan sebagai pusat kuarantin transit pendatang asing tanpa izin parti seperti yang diumumkan oleh Menteri Kanan Keselamatan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga semalam, Sandakan yang dikategorikan sebagai zon merah mencatatkan 281 kes positif COVID-19. Susulan 6 individu positif COVID-19 yang terdiri daripada pemilik dan pekerja sebuah kapal, pengurusan pemasaran perikanan Sabah Sdn Bhd SAFMA mengarahkan ke semua 55 kaki tangannya menjalani ujian saringan COVID-19 dan kuarantin kendiri.
Berikutan situasi tersebut juga, SAFMA membuat keputusan menutup Kompleks Perikanan SAFMA Kota Kinabalu bermula semalam hingga 25 Oktober. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Pengurus Besar SAFMA Amir Bangsa Haji Ahmad memaklumkan keputusan tersebut turut dipersetujui oleh Persatuan Pemilik-Pemilik Bot Nelayan Kota Kinabalu. Kita tutup untuk 2 minggu bermula hari ini untuk tempoh 14 hari, itulah untuk membolehkan semua pekerja-pekerja kapal termasuk staf-staf sendirilah untuk dikuarantinkan diri. Katanya pemantauan kendiri dilakukan untuk memastikan status kesihatan dalam keadaan baik. Mengenai bekalan ikan pula, beliau menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bekalan ikan dari Pasar Besar Kota Kinabalu untuk sementara waktu. Sementara itu, menurut Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, penutupan sementara itu demi membolehkan langkah-langkah keselamatan diambil ke arah mencegah penularan pandemik COVID-19. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar terus mematuhi SOP yang ditetapkan MKN dan KKM selain mengurangkan interaksi bersemuka. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, ACP Habibi Majinji, turut mengesahkan penutupan sementara pasar berkenaan. Kerajaan negeri berharap belanjawan yang akan dibentangkan November depan mengutamakan keperluan dan kesejahteraan rakyat Sabah yang kini berdepan situasi sukar akibat pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri 2 yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata kebajikan rakyat khususnya golongan petani perlu diambil kira memandangkan pendapatan mereka hanya bergantung kepada hasil pertanian. Besar harapan agar belanjawan kali ini akan memenuhi keperluan untuk perancangan kita, di mana hasrat kita adalah untuk membangun, mengaktifkan potensi-potensi yang ada di Sabah ini mengikut keutamaan kita lah. Sebab dalam suasana COVID ini masih banyak perkara yang kita tidak boleh buat, maka kita kena fikirkan semua ini dalam menyediakan belanjawan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Tambunan. Harapan sama turut disuarakan para petani terlibat. Dalam keadaan sekarang ini, masalah COVID ini telah menjejaskan pendapatan ibu bapa dan mereka sangat-sangat terkesan terutama dalam perbelanjaan anak-anak mereka yang bersekolah. Jadi diharapkan kerajaan memberi perhatian yang penuh terhadap perkara ini. Seperti mana yang kita tahu sekarang, memenangkan harga komoditi semua ini agak merundum. Jadi bagi pihak penanam-penanam pekebun-pekebun kecil, sawit, getah dan pisang di Tambunan, memohon agar kerajaan dapat menaikkan harga semua komoditi ini. Sementara itu, Pencara Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah, UMS, Profesor Dr. Rosalam Sarbatli berharap belanjawan 2021 bersifat menyeluruh dan memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan infrastruktur pendigitalan, membangunkan semula ekonomi serta memperkasa sektor pendidikan selaras teknologi revolusi 4.0 khususnya di negeri ini. Menurut Profesor Dr. Rosalam, belanjawan infrastruktur digital Sabah perlu dibangunkan secara besar-besaran bagi membolehkan sumber semula jadi dibangunkan secara mampan menggunakan teknologi canggih sekaligus menarik semula pelabur luar sekiranya keadaan ekonomi yang terjejas akibat COVID-19 kembali pulih. Usaha itu penting kerana masa depan negara dan rakyat diterajui oleh pembangunan digital berimpak tinggi. Ini kerana ia bukan sahaja membuka lebih banyak peluang pekerjaan, malah memberi platform kepada anak-anak muda dan usahawan memasarkan produk secara dalam talian sehingga menembusi pasaran antarabangsa. Peningkatan bajet dari sektor digital atau pendigitalan Bumi Sabah juga dijangka akan mampu membuka peluang-peluang anak-anak Sabah untuk berniaga di atas talian. Selain daripada itu, sumber-sumber semula jadi juga mampu dibangunkan secara lebih baik dan mampan, dan ini secara langsung akan menyumbang balik kepada ekonomi negara dan Sabah boleh menjadi sumber ekonomi baru kepada negara dengan pembangunan lestari yang ada di Sabah. Beliau optimis sekiranya belanjawan 2021 mampu menumpukan aspek pendigitalan Sabah, isu kemiskinan, pendidikan dan sumber ekonomi dapat diatasi dengan lebih baik.
Profesor Dr. Salam menyatakan demikian ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu. Lebih ramai usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro yang menghadapi kesukaran akibat COVID-19 dapat dibantu dan dibangunkan menerusi inisiatif Geran Khas Prihatin GKP 2.0 melibatkan peruntukan RM600 juta. GKP dibuka kepada usahawan PKS dan mikro yang berdaftar atau memegang lesen berniaga dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau pihak berkuasa tempatan PBT sehingga 31 Ogos ini. Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputera IKS Nita Sabah, Datuk Dayang Khatijah Datuk Bakhtial berkata, menerusi GKP, usahawan PKS dan mikro mampu mengembangkan perniagaan mereka dengan mempelbagai platform perniagaan menggunakan geran bernilai RM3,000 yang disediakan di bawah inisiatif berkenaan. Usaha itu termasuklah menggunakan pendekatan media sosial seperti Facebook sebagai medan mempromosi produk yang dihasilkan kepada pengguna sesuai dengan situasi semasa ketika ini yang mengekang operasi perniagaan secara bersemuka. Saya lihat ini adalah satu jumlah yang boleh meringankan beban usahawan-usahawan kecil dan mikro, terutamanya di Sabah yang banyak terjejas akibat COVID-19 pada masa ini. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas GKP 2.0 yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerajaan bersetuju membuka semula permohonan GKP bermula 1 Oktober hingga 31 Oktober ini bagi memastikan lebih ramai usahawan PKS dan mikro mendapat manfaat inisiatif berkenaan. Bayaran GKP mula dibayar kepada pemohon bermula 25 November depan dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 20,000 PKS seluruh negara. Sekian berita Pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.